Okay, so sebelum kita start kelas, cikgu nak share, cikgu ada share link quizzes dekat dekat chat tu, korang boleh tekan nanti bila cikgu akan start kemudian. Okay, sekejap lagi. So sebelum tu jom kita refresh balik, ulang kaji, okay, topik form 4 untuk Sains SPM. Ada tak form 4 dalam group ni? Ada tak? Atin form 4 ke form 5? Atin nampak macam form 1 je Atin. Okay. Okay, so semua boleh nampak slide cikgu? Boleh nampak slide cikgu? Cikgu. Okay, so hari ni kita nak buat ulang kaji. Okay, secara santai-santai je, tak nak stres-stres. Okay, sebab SPM lambat lagi kan? 2021 kan? Lama lagi. Tapi sekarang dah bulan Jun. Okay, sepatutnya bulan Jun ni, okay, sepatutnya kalau mengikut planning, korang semua sepatutnya dah settle dah ulang kaji semua topik form 4. Okay, semua topik form 4 tu sepatutnya korang dah ada dalam poket masing-masing tu. So kalau ada yang tak start lagi, jangan lupa cepat-cepat minta bantuan, cepat-cepat minta support, cepat-cepat join group. Mana group yang ada cikgu tu, kalau boleh tanya je, okay, apa yang korang tak faham, tak ada masalah. Sebab kalau online cikgu tak boleh nak rotan. Okay, kalau Iman ada kat depan cikgu, memanglah. Sebab online cikgu tak boleh nak rotan kan. So tanya je, tak ada masalah, cikgu takkan marah. Alright guys, so hari ni kelas K-Top, okay, daripada Pusat Tuition Khalifa Intelek Muda. Okay, sebelum ni kelas kita dekat dataran Catalia Senawang. Okay, siapa yang tak tahu nanti Iman, Arif boleh share location. Okay. Okay, so hari ni kita akan belajar subjek Sains, SPM, okay. Tingkatan 4 boleh join, tingkatan 5 boleh join, tak ada masalah untuk tingkatan 4. Okay, so ini antara package yang Cikgu Sheila dah sediakan, okay, untuk kelas tuition online. Dia akan bermula bulan Julai. Okay, so kalau korang ada apa-apa soalan, nak tanya bila kelas, bila start hari apa, sebagainya, so boleh tanya dekat chat, boleh tanya dekat group WhatsApp juga. Okay, nanti Cikgu Sheila and the team boleh bantu korang. Okay guys, dah ready ke belum untuk kita ulang kaji bab tenaga dan perubahan kimia. Okay, energy and chemical change. Alright, so ini adalah topik form 4. Okay, Iman, kenapa tu Iman? Belum start lagi. Okay, chill. Okay, so ini adalah topik form 4. Okay, untuk form 5 mesti ada macam ingat lagi ke? Dah lupa ke? Jom kita ulang kaji sama-sama. Alright, so tenaga dan perubahan kimia. So banyak perubahan tenaga juga perubahan kimia yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Okay, sebenarnya antara korang sedar ataupun tak je sebenarnya. So guys, perubahan kimia ataupun perubahan secara amnya dipanggil perubahan jirim. Okay, dia dikelaskan kepada dua jenis perubahan jirim. Sekejap mana slide cikgu. Okay, so yang kamu kena faham dalam bab tenaga dan perubahan kimia, okay, adalah seperti berikut. So perubahan jirim, okay, terbahagi kepada dua, iaitu perubahan kimia dan juga perubahan fizik. Slide, gerak pula.
Alright. So perubahan fizik dan juga perubahan kimia. So bila cikgu sebut perubahan fizik, okey, apa yang korang boleh fikirkan ialah berlakunya perubahan pada sifat fizik, pada rupa bentuk, pada fizikal dia sahaja. So point dia adalah berlaku perubahan sifat fizik. Nak tulis. Okay. So point dia yang pertama adalah berlaku perubahan sifat fizik. Alright. So untuk perubahan fizik, tiada bahan baru yang terbentuk. Okay, so tak akan ada apa-apa bahan baru yang terbentuk. Tiada bahan baru yang akan terbentuk. Dan perubahan fizik ni dia bersifat sementara. Dia boleh U-turn balik. Okay. Sekejap lagi kita tengok apakah contoh-contoh dalam kehidupan seharian kita, kehidupan seharian kita yang melibatkan perubahan fizik dan juga perubahan kimia. So first kali macam biasa kalau masuk kelas cikgu akan make sure student-student semua faham konsep. Okay, so konsep perubahan fizik apa guys? Okay, berlakunya perubahan sifat fizik. Okay, and tiada perubahan bahan baru yang akan terbentuk. Dan perubahan fizik dia bersifat sementara dan dia boleh U-turn ataupun dia boleh berbalik. Okay, so manakala perubahan kimia, untuk perubahan kimia, kalau tadi perubahan fizik sifat fizik. So perubahan kimia bermaksud perubahan pada sifat kimia. Okay, dan ada bahan baru yang terbentuk. Alright, and perubahan kimia ni dia adalah proses yang tidak boleh U-turn. Dia adalah proses yang sehala. Okay, dia adalah proses yang one way sahaja. Kalau perubahan fizik dia boleh U-turn. Okay, manakala perubahan kimia dia adalah proses yang sehala. Dia tak boleh U-turn. Okay, boleh U-turn. Manakala perubahan kimia dia tak boleh berbalik. So dia tak boleh U-turn. Okay, and pada perubahan kimia akan berlakunya penguraian ikatan kimia. Okay, contohnya macam kita ada satu couple. Bila ada couple maksudnya kena ada boyfriend dan juga girlfriend. Betul tak? So bila berlakunya perubahan kimia terhadap sesuatu couple tersebut, couple tu akan clash, dia akan bercerai. So itulah yang dimaksudkan dengan penguraian ikatan. Okay. So dari segi kaedah mudah nak faham dia, apabila couple tu dia bercerai. Okay. Apabila couple tu dia clash. So itu adalah penguraian ikatan kimia. So itulah yang dimaksudkan perubahan kimia. Alright. So make sure untuk konsep jangan confuse. Okay, jangan keliru. Okay, jom kita tengok apakah contoh. Okay, apakah contoh yang apakah contoh dalam kehidupan seharian kita yang melibatkan perubahan fizik. Okay, so first, bila kita dekat rumah, okay, hari raya orang datang kan, kita akan menghasilkan air gula. Okay, so proses untuk menghasilkan air gula adalah sesuatu contoh proses perubahan fizik. Sama juga kalau kita nak sediakan air garam. Okay, kalau nak prank siapa-siapa ke kan datang rumah kita, sepatutnya bagi air gula tapi kita pergi bagi air garam. Itu adalah antara contoh perubahan fizik. Alright, so contoh lain adalah proses pendidihan. Pendidihan. So pendidihan adalah salah satu contoh perubahan fizik. Alright, pendidihan air. Okay, next apa lagi? Peleburan. Okay, peleburan ais. Maknanya ais daripada pepejal dia tukar kepada apa? Air.
Yes, good Akmal. Dia bertukar kepada cecair. So ini adalah proses peleburan. Untuk peleburan ais daripada pepejal kepada cecair, ada tak yang berlaku penghasilan bahan baru? Tak ada kan? Tiada bahan baru yang terbentuk. So ini adalah perubahan fizik. And kalau korang tengok perubahan daripada pepejal kepada cecair, and cecair boleh bertukar balik kepada pepejal. Nampak tak proses U-turn yang berlaku dalam perubahan fizik. Okay. So contoh lain macam penghabluran garam. Okay. So itu adalah contoh perubahan fizik. Okay, and kita tengok pula apakah contoh perubahan kimia. Okay, so perubahan kimia antara contoh dia adalah pembakaran. Okay guys, semua tindak balas pembakaran, okay, sama ada pembakaran pembakaran pita magnesium, okay, pembakaran logam, itu semua adalah perubahan kimia. Sebab apa? Nanti kita akan tengok detail dia sekejap lagi. Okay, and contoh dia lagi adalah pengaratan besi. Okay, so proses pengaratan besi, okay, besi yang daripada solid tu, berlakunya pengaratan, so tu adalah perubahan kimia. Alright, so apa lagi? Ya dalam kehidupan kita, apa lagi yang berlaku perubahan kimia? Raji kata pembakaran kertas. Yes, good. Good Raji. So semua tindak balas pembakaran adalah berlakunya perubahan kimia. So apa lagi? Apa lagi yang korang boleh fikir? Yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Macam Akmal dekat dapur kan Akmal? Akmal cuba tengok. Kalau kita goreng telur. Pastikan gas. Gas. Berlaku perubahan kimia ke perubahan fizik? Kimia. Yes. Okay. Nampak tak? Dekat dapur pun boleh belajar sains kan Akmal? Bukan yang susah pun nak score untuk SPM. Janganlah malu. Tak payahlah malu Akmal, kita nak belajar. Okay. Iman cuba fikir apa lagi contoh perubahan kimia yang berlaku? Apa lagi contoh? Kalau Iman dekat dalam bilik kan Iman? Kalau kita nak keringkan baju, perubahan fizik ke perubahan kimia? Iman sebab Iman kat dalam bilik kan, bagilah contoh baju. So bila baju daripada basah kita nak keringkan dia, alright, dia adalah perubahan kimia ke ataupun perubahan fizik guys? Kimia. Pengeringan Kimia. baju, proses untuk pengeringan baju. Tadi proses kita nak goreng telur berlakunya perubahan kimia. Okey, kalau proses pengeringan baju, berlaku perubahan fizik ke perubahan kimia? Fizik. Fizik, yes. Bila kita keringkan baju, okey, baju tu bentuk dia sama je kan? Iman, takkanlah baju bila kita keringkan jadi seluar, tak? Logik lah. Alright. Raji kata perubahan fizik. So apa lagi? Raji bagi contoh photosynthesis. Yes. Photosynthesis is another example of perubahan kimia. Okay, sebab apa? Proses fotosintesis akan menghasilkan makanan untuk tumbuhan tersebut. Okay, so berlaku perubahan kimia. So antara contohnya tadi korang boleh tulis apa? Goreng telur. Okay. Lagi Raji kata apa? Fotosintesis. Okay. Pembakaran pita, pembakaran kertas. Dan macam-macam jenis pembakaran lagi. Alright guys, so dah faham konsep perubahan fizik dan juga perubahan kimia beserta contoh. Okay, jangan setakat hafal konsep je. Oh, perubahan fizik dia U-turn, perubahan kimia tak boleh U-turn. Contoh dia, bila contoh je dah jam. Okay, so macam mana nak score untuk SPM tu tak? Kalau nak make sure kita
dalam soalan paper tu, okay, kita nak grab, katalah kalau ada 4 markah, kita nak make sure kita dapat semua 4 markah tu. So kita kalau ditanya pasal konsep dan juga contoh, kena bagi semuanya. Okay, bukannya setakat kita bagi konsep je. Oi cikgu, saya dah boleh jawab dah soalan tu. Padahal dia jawab biasa-biasa je kan. So macam mana nak grab semua markah tu. So itu adalah antara tips untuk jawab soalan SPM. Alright guys. So semua clear untuk perubahan fizik dan juga perubahan kimia. Okay, kalau clear korang boleh type clear. Kalau clear korang type okay. So cikgu boleh proceed untuk next subtopic. Okay, Iman okay. Baik. Alright. Syuhada okay. Danish, tu dia Danish. Danish, jangan lari Danish. Tunggu sampai habis kelas Danish. Okay, so untuk topik tindak balas kimia ataupun perubahan kimia. Okay, untuk perubahan kimia berlakunya 2 jenis tindak balas. Alright. Berlakunya 2 jenis tindak balas dalam perubahan kimia. Guys, so sebelum tu sebelum tu, dah mengantuk ke? Akmal dah mengantuk ke Akmal? Danish, jangan lari Danish. Dia Jangan lari. lag pula. Ada apa kelas? Okay, jom kita tengok YouTube ni dulu. Okay. Dengar tak? Dengar sound dia. Sound dia. It's a picture in the pulpit and you find devotion to something bigger than the brick of every wall that's holding all that you know. So tell me, do you want to go? Where it's covered in all colored lights, where the runaways are running the night, possible those who intoxicating you. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true. Alright. Okay guys, walaupun tahun ni kita semua tak dapat balik kampung, betul tak? Tapi malam sebelum raya kita mesti akan main mercun, mesti akan main bunga api, betul tak? So korang perasan tak yang sebenarnya ada sebenarnya dalam pembakaran mercun and bunga api, meriam berbuluh ke and segala dan macam-macam lagi berlakunya tindak balas kimia. Alright, jom kita tengok. Tadi cikgu kata tindak balas kimia terbahagi kepada 2. So apakah 2 jenis tindak balas kimia kalau korang boleh ingat balik? Apakah 2 jenis tindak balas kimia? Okay, 2 jenis tindak balas kimia. Okay, ingat lagi tak? Eksotermik, endotermik. Yes, ada 2 jenis tindak balas kimia. Okay, yang berlaku iaitu endotermik dan juga eksotermik. Endotermik dan juga eksotermik. Okay, so macam biasa kita kena fahamkan dulu konsep endotermik dan juga eksotermik. Okay, jom kita tengok endotermik. Okay, tips dia untuk tindak balas endo dan juga eksotermik ni, okay, ialah pen cikgu tak keluar, dah kenapa ni?
Okay, so tips dia adalah macam ni guys. So untuk endotermik ialah sekejap dia hilang lagi. Lain cikgu Okay, tu. so endo in, exo out. Endo in, exo out. Okay, so untuk yang pertama ni kita akan tengok endotermik. So endotermik adalah apabila haba in. Haba diserap. Alright, so dia in, dia masuk. So haba diserap daripada persekitaran. Alright, so endo in, exo out. Okay, so make sure jangan confuse. Okay, so bila endo in, tenaga haba akan diserap. Okay, menyebabkan guys, suhu persekitaran, bila first tenaga haba diserap, and second suhu persekitaran akan meningkat ke menurun? Yes, so haba persekitaran akan menurun ataupun going down. So dia akan jadi sejuk ke panas? Sejuk. Alright. So endo in, haba diserap masuk menyebabkan suhu persekitaran menurun. Okay, so bekas tersebut akan jadi sejuk. Alright. So sekejap ni kita tengok apakah antara contoh-contoh untuk endotermik dan juga exotermik. Alright, so apa lagi yang penting, tips yang pentingnya adalah kita kena tahu tengok gambar rajah aras tenaga. So untuk endotermik, kita tahu endo haba diserap. So suhu persekitaran akan menurun. Bekas akan menjadi sejuk. Alright. So perubahan haba untuk endotermik adalah positif. Sebab apa positif? Haba akhir ataupun haba hasil tindak balas lebih tinggi berbanding haba bahan. Itu akan menyebabkan perubahan haba untuk endotermik adalah positif. Okay guys, cikgu ulang. Untuk tindak balas endotermik, haba hasil tindak balas lebih tinggi daripada haba bahan tindak balas. Menyebabkan perubahan haba untuk endotermik akan bernilai positif. Alright, so yang penting kena ingat endo in, exo out. Bila endo in, tenaga haba diserap. Tenaga haba diserap, maka haba hasil tindak balas lebih tinggi berbanding haba bahan. Itu yang menyebabkan perubahan haba untuk endotermik bernilai positif. Guys, clear untuk endotermik? Semua okey untuk endotermik? Cikgu teruskan untuk exotermik. Alright, so untuk exotermik, exo out bermakna haba dibebaskan ke persekitaran. Exo out, endo in. So bila tenaga haba dibebaskan ke persekitaran, so suhu akan, kalau tadi suhu menurun, so untuk exotermik, suhu akan meningkat. So bila suhu meningkat, bekas tersebut akan menjadi panas. Right? So endo in, exo out. Jom kita tengok gambar rajah aras tenaga untuk exotermik. So
untuk eksotermik, okey, perubahan haba untuk hasil okey, lebih rendah berbanding haba bahan tindak balas. Ini menyebabkan perubahan haba okey, untuk eksotermik adalah bernilai negatif. Okey. Untuk eksotermik, haba hasil tindak balas lebih rendah daripada haba bahan tindak balas. So, menyebabkan perubahan haba dia okey bernilai negatif. Okey, sebagai contoh, cikgu ada siapa pula conteng cikgu punya skrin? Panjat cikgu. Okey, so untuk eksotermik, okey, katalah haba bahan tindak balas adalah sebanyak 30 kilojoule. Manakala haba hasil tindak balas adalah sebanyak 10 kilojoule. So berapakah perubahan haba? Okey, perubahan haba sama dengan haba hasil tolak haba bahan. Okay guys, so berapakah perubahan haba untuk tindak balas tersebut? So kita ada 10 tolak 30, betul tak? So perubahan haba adalah bernilai negatif 20. So dah confirm tindak balas ni adalah yes, tindak balas eksotermik. Sebab apa? Perubahan haba bernilai negatif. Okey, Danish faham tak Danish? Nak cikgu ulang ke? Danish dah lari ke? Faham? Okey, nasib baik Danish faham. Okey, cikgu nak buat kelorotan. Okey, guys. So kita dah faham yang endotermik, okey, endo in, exo out. Okey, cara yang mudah je untuk korang ingat kan. Alright, so jom kita tengok apakah okey, so tadi endotermik. Yes, kita tengok dulu. Apakah aktiviti ataupun contoh yang melibatkan tindak balas endotermik? Okey, so selalu ingat endo-in. Okey, so apakah contoh ataupun aktiviti yang melibatkan tindak balas endotermik? Okey. Fotosintesis. Apa tu? Apa? Apa Danish? Letupan bom. Danish kan tu? Danish cakap apa tadi? Letupan bom. Tadi dia kata fotosintesis. Fotosintesis. Aku lah. Tadi Alright. aku cakap lah. Yelah, kau lah. Siapa lagi? Raji kata letupan bom. Are you sure letupan bom adalah endotermik? Okay. Okay. So sebab saya kata you have to very clear, kena betul-betul faham konsep endotermik dan juga exotermik. So that korang lebih mudah nak bagi ataupun nak explain contoh-contohnya bila soalan tanya. Okay. So let's go. Endotermik. Contohnya adalah peleburan. Okay, peleburan. Yes, okay. So peleburan adalah apabila pepejal tukar jadi cecair. Okay, so apabila haba diserap, okay, apabila ais tu menyerap haba, so dia adalah proses ataupun tindak balas endotermik. Okay. So, tadi Danish kata apa? It's a photosynthesis. Yes. Okay, photosynthesis. Lagi apa lagi? Okay, proses penguraian garam. Okay, penguraian garam. Okay guys, contohnya cikgu ada garam sodium chloride ataupun
Natria chlorida. Ini adalah sejenis garam. Betul tak? So, bila cikgu nak buat proses penguraian garam dalam di makmal, okey? Untuk buat eksperimen proses penguraian garam, okey, garam akan clash, dia akan bercerai, okey, menghasilkan ion-ion positif dan juga negatif. So ini adalah contoh tindak balas endotermik, sebab bila kita ada satu larutan garam, bila kita nak menceraikan dia, kita kena haba akan diserap. Okey, so ikatan kimia akan bercerai. Okey, terputus. Okey, lagi apa lagi? Okey, Raji kata, okey, letupan bom is exothermic. Yes, betul. So contoh lain endotermic adalah apa? Melarutkan serbuk amonium nitrat dalam air. Yes, bila proses kita nak melarutkan, okey guys, kita nak melarutkan amonium dalam air. So itu adalah antara contoh tindak balas endotermik. Okey. Iman, hari tu raya, buat kuih raya tak? Buat biskut ke tak? Mestilah buat kan? Okey. So sebenarnya proses pembuatan biskut raya tu adalah tindak balas endotermik. Sebab daripada dough tu, okey, daripada dough biskut tu yang lembik-lembik tu, alright, and kita akan masukkan dalam oven, betul tak? So macam mana yes, daripada dough tu dia nak bertukar jadi biskut raya ataupun cookies tu, dia nak bertukar jadi biskut samprit ke, biskut apa lagi? Alamak, Dennis, Suji. makan kuih raya apa? Apa? Suji lah. Apa? Almond. Tak ada nas. Tak ada nas. Tak ada nas lah. Lagi apa lagi? Lama apa? Almond London. Biskut suji tadi. Iman cakap suji. Akmal suka makan biskut apa? Biskut kering. Biskut kering. Biskut kering. Gerah. Okeylah, kebal selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan batin. Makan biskut kering. Aduh. Nasib baik aku jawab, Akmal memang ekstrim lah jawab biskut kering. Ada student cikgu hari tu dia jawab, biskut favourite raya saya adalah biskut Jacob. Okey. Aduh, yai. Tingkong korang ni. Okay, so proses untuk pembuatan biskut ataupun kita nak menghasilkan nak bakar kek ke, itu semua adalah tindak balas endotermik. Okay, so pembuatan biskut itu semua adalah tindak balas endotermik. Pembuatan biskut. So nampak tak? Pelbagai tindak balas kimia yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Okay guys, so kalau ditanya dalam paper 2 SPM, apakah contoh-contoh tindak balas endotermik? So korang jawab pembuatan biskut, pembuatan kek. So itu semua adalah betul. Itu semua adalah jawapan. Okay, tak semestinya korang jawab, alamak melarutkan melarutkan okay, boleh juga kalau nak ingat melarutkan. Okay. Melarutkan amonia, penguraian garam, fotosintesis, okay, dan sebagainya. Alright, let's go kita tengok. Kalau kita dah tengok endo, so now kita nak tengok exothermic. Okay. Exo out. Okay, maknanya haba dibebaskan ke persekitaran. Bila exo out, okay, so tadi Raji cakap apa? Contoh dia adalah letupan bom. Okay, yes, letupan bom, pembakaran mercon, pembakaran bunga api. So itu semua adalah tindak balas exothermic. So senang je, cikgu selalu bagi tahu student, ingat bunga api, ingat exothermic. Ingat mercon, ingat exothermic. Okay. So itu semua adalah tindak balas exothermic sebab haba dibebaskan.
Okay, and bahan tersebut akan jadi panas. Alright, sebab suhu yang meningkat. So, itu semua adalah tindak balas eksotermik. Okay, lagi-lagi contoh tindak balas eksotermik adalah seperti pembakaran mercun, pembakaran logam, pembakaran kertas, itu semua adalah tindak balas Bakaran eksotermik. terbuka. Yes, pembakaran terbuka boleh juga. Okay, so kalau tadi daripada pepejal kepada cecair dipanggil peleburan, betul tak? Kalau cikgu ada cecair yang bertukar kepada pepejal, ini proses apa guys? Saya pepejal. Kalau tadi peleburan, so now cecair kepada pepejal, dia proses apa? Cepat-cepat. Beku. Betul? Bekuan. Finish. Pembekuan. Yes. So sebenarnya bila korang buat aiskrim Malaysia, aiskrim Malaysia tau. So pembuatan aiskrim Malaysia tu adalah tindak balas eksotermik sebab daripada cecair kita keraskan dalam fridge untuk menghasilkan pepejal, betul tak? Iaitu ais, itu adalah tindak balas eksotermik sebab haba dibebaskan. Okay, so pembakaran mercun. So proses pembekuan adalah eksotermik. So kalau tadi fotosintesis adalah contoh endotermik. So apakah contoh eksotermik? Dia proses respirasi dalam badan. Okay, itu adalah eksotermik. Sebab bila proses respirasi kita akan buat apa? Kita akan bebaskan haba. Nampak tak? Haba akan out. Bila haba out, dia adalah tindak balas eksotermik. Okay, dan macam-macam lagi contoh yang korang boleh ni kan. Proses peneutralan pun adalah eksotermik. Peneutralan tu apa cikgu? Bila tidak balas di antara asid dan juga alkali. Okay, akan menghasilkan apa? Garam dan juga air. So itu adalah tindak balas eksotermik. Sebab apa? Haba dibebaskan. Exo out. Okay. Cikgu tengok soalan, Raji tanya, cikgu nama lain bagi garam apa? So sodium chloride is another example of yes, itu adalah salah satu contoh bagi garam. So ada macam-macam lagi jenis garam. Okay. So kita nak tengok apa lagi. Okay, so ingat bunga api, ingat mercun, ingat letupan bom, tu semua adalah tindak balas eksotermik. Sebab apa? Haba out. Haba dibebaskan. Yes, and suhu persekitaran akan meningkat. So dia akan jadi panas. Alright. So Iman makan apa tu? Kuih raya. Okay guys, so kita dah tengok tadi kita dah tengok perubahan antara contoh perubahan kimia, perubahan fizik, and kita dah tengok dua contoh tindak balas yang berlaku. Okay, dua contoh tindak balas kimia yang berlaku ialah tindak balas eksotermik dan juga tindak balas endotermik. Okay, guys, perubahan kimia dia melibatkan, perubahan kimia yang kamu kena faham dalam bab ni adalah siri kereaktifan logam ataupun reactivity series of metal. Siri kereaktifan logam. So macam mana, apa benda yang cikgu siri kereaktifan logam ni dah lupa cikgu. Okey, kena ingatkan balik. Okey, senang je. Dia punya cara nak ingat dia tu, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah. Kalau nak kambing, insyaAllah tak pecah. Kalau nak kambing. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah. Alright? Mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan halal, aman. Boleh je cikgu, saya selalu ingat cara lain lah cikgu. Tak kisah apa-apa cara korang nak ingat pun, asalkan SPHCA tu apa? yes,
Kalium, okay, kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum. Okay, sulfur, plumbum, hydrogen, cuprum, boron, Betul. argentum. Apa tu? Ni apa, Bai? Seram weh. Punya apa tu? Haris bertengkur ke? Aris tidur. I go. Bunyi-bunyi. Ringtone. Haris tadi dah baca doa, mana boleh tidur Haris. Siapa yang Apa tu? Aku dah lah seorang kat rumah ni buat aku takut Ni Dennis tu kalau buat penakut bagi kat dia. Nada Siri kreatif apa? Dennis jangan lupa ingat. Okay, hari ni sebelum tidur Dennis, Aris, Akmal make sure korang ingat siri kereaktifan logam. Saya Okay? dah ingat. Dah ingat dah? Tahun lepas dah ingat kan? Memang lah. Okay. So guys, untuk siri kereaktifan logam ni, apa yang kita kena faham konsep dia adalah, okay, kita kena tengok yang semakin ke bawah, okay, sepatutnya dia ke bawah lah kan, okay, tapi ni tak muat. Okay, so semakin ke bawah, logam tersebut akan kurang ke lebih reaktif? Lebih. Dia akan bawah tu kurang kurang reaktif. lah. Okay, so logam yang duduk pada kedudukan teratas, paling atas dia akan lebih reaktif. Okay, more reaktif. Okay, manakala logam yang duduk pada kedudukan bawah dalam siri kereaktifan logam, dia adalah logam yang paling kurang reaktif. Bermaksud Iman, cara nak ingat dia Iman, logam yang duduk pada bahagian atas siri elektrokimia dia adalah logam yang kuat, dia adalah logam yang sangat power. Okay, so logam yang duduk pada kedudukan bawah dalam siri elektrokimia dia adalah logam yang loser ataupun logam yang lemah. Okay. Alright, dah dapat, dah refresh balik semuanya siri kereaktifan logam. Okay. Logam pada cikgu ulang balik, okey, logam pada kedudukan atas adalah logam yang lebih reaktif. Dia adalah logam yang sangat power, okey. Manakala logam pada kedudukan bawah adalah logam yang kurang reaktif ataupun less reactive metal. Okey. So, apa yang pentingnya, okey, dan kenapa kita kena belajar dalam siri kereaktifan ni adalah kita kena tengok guys, apakah tindak balas apabila, apakah contoh-contoh tindak balas kimia yang berlaku. Okey, so yang pertama, okey tadi first Danish kena faham, kena hafal tau Danish siri kereaktifan logam. Okey, Akmal boleh hafal Akmal? Okay, untuk siri kereaktifan logam. So now kita nak tengok apakah tindak balas yang berlaku untuk logam tersebut. Okay. Contohnya guys, bila cikgu ada logam, okay, bertindak balas dengan air. Okay, logam bertindak balas dengan air akan menghasilkan satu larutan yang beralkali ataupun larutan alkali dan juga gas hidrogen. Okey. Contohnya kalau cikgu ada logam natrium, okey, bertindak balas dengan air H2O, okey. So akan menghasilkan apa? Larutan beralkali iaitu natrium hidroksida. Okey, ataupun sodium hydroxide dan juga gas apa? Hidrogen. Okey. Contoh lagi, bila cikgu ada logam magnesium bertindak balas dengan air. Okey, akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan larutan alkali yang nama dia apa? Magnesium hydroksida. Yes, magnesium hydroksida
dan juga gas hidrogen. Okey. Tindak balas yang pertama, okey, apabila logam bertindak balas dengan air menghasilkan larutan yang beralkali dan juga gas hidrogen. Okey, cikgu pergi laju sikit. Sebab lagi nak main quiz ni, sekejap lagi. Okey. Bila cikgu ada logam, alright, bertindak balas dengan asid, okey, akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Okay. Contohnya cikgu ada logam aluminium, alright, bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okay. Asid hidroklorik akan menghasilkan aluminium klorida dan juga H2 ataupun gas hidrogen. Okey. So ini adalah tetap. Okey. Ini adalah tetap. So kalau katalah diberi soalan apa lagi contoh logam. Kalsium. Kalau cikgu ada logam kalsium bertindak balas dengan asid hidroklorik akan menghasilkan apa guys? Kalsium klorida. Dan juga gas hidrogen. Alright. So, guys, bila dah dua tindak balas logam yang cikgu bagi. So, last one. Last one. Bila cikgu ada logam, bertindak balas dengan oksigen. Akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan oksida logam. Alright. Contohnya kalau cikgu ada logam zinc bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan apa guys? Zinc oksida. Zinc oksida. Contohnya kalau cikgu ada logam magnesium bertindak balas dengan gas oksigen akan menghasilkan apa? Magnesium oksida. Awesome, Iman. Alright. Macam tu juga, tak kisah apa-apa jenis logam, semuanya make sure apakah hasil dia. Hasil dia adalah betul. So cikgu dah share 3 tindak balas logam yang korang kena tahu, yang korang kena faham dalam siri kereaktifan logam. Alright, so make sure tolong hafal siri kereaktifan logam. Cikgu, saya ada soalan cikgu. Apa dia? Kalau dia gabung dengan nitrik macam mana pula? Play Store. Play Store. Asid nitrik. Yep. Center ke? Asid lah tu. Center. Oh, asid ni. Ya ke? Yelah. Tadi cikgu bagi contoh asid hidroklorik kan? So kalau kita ada tadi cikgu bagi contoh asid tu. Sama juga dia first dia kita kena tahu yang bila logam bertindak balas dengan asid akan menghasilkan garam dan juga air. So tadi Dennis kata asid nitrik macam mana? So kalau cikgu ada magnesium bertindak balas dengan apa Dennis? Nitrik Untuk tuan punya ni. Ya, pakai banyak ni. HNO3. So akan menghasilkan magnesium nitrat. Magnesium nitrat adalah sejenis garam, betul tak? Yes. Dan juga apa? Gas apa? Hidrogen. Tak kisah dia nak bagi asid hidroklorik pun asid nitrik pun dia nak bagi asid sulfurik pun tak ada masalah. So make sure hasil dia adalah garam dan juga gas hidrogen. Guys, korang tolong klik jap dekat link quiz tu. Oh, Meli. Nak. Sekejap nak tengok Kak Tia ada send tu. Pasal ini. Mau cepat nak tengok pasal Raji je ini. yang join. Mana yang lain-lain? Tu cikgu dah share dia punya link tu. Macam hari tu masukkan nama korang.
Okey, masukkan nama korang. Yang mana satu? Ni sama yang dalam WhatsApp cikgu. Dekat chat tu pun cikgu dah share dah tu. Lepas tu register masuk nama korang semua. Okey. Enter your name. Iman. Okey, Mizan dah masuk, Farah dah masuk. Siapa lagi? Cepat-cepat Iman. Akmal. Akmal boleh tak Akmal? Klik je. Okey. Akmal klik je dekat tu. Yes, Akmal dah masuk. Danish mana Danish? Haris mana Haris? Sekejap. Jauh. Panaskan enjin ke Danish? Lagi slow, Panaskan lagi enjin motor slow. ke? Lagi slow. Nana dah masuk. Okey, Mizan, Iman. Haris, go Haris, go Haris. Tu dia. Okey, ada siapa lagi nak masuk tak? 2, 4, 6, 8. Irdina dah masuk. Awesome. Okey guys. Artis. Okey, kamu Saya buat nak cikgu study tunggu lagi. Jangan risau. Okey, ini semua soalan adalah soalan SPM. Cik. Mampus. Senang je lah ni. Alamak. Tak apa. Salah sekarang tak apa. Yang penting masa SPM nanti kita semua geng-geng kelas tuition PTK semua senyum je. Peace you all stay. Dah ke? Alright. Cuba try. Siapa dia nama cuba try tu? Alright guys. So cikgu akan start. 3. Are you ready? 3, 2, 1. Go! Iman dah suspend. Okey, ada berapa soalan? 9 soalan tak silap cikgu. Ini dia Iman dah. Iman dah Ahmad. Okey. Tak sabar-sabar nampaknya. Dan diikuti oleh Farah dan juga Nana. Go Haris. Mana Danish? Jawab Danish. Danish, kenapa terkedu? Go Danish. Loading ke apa Danish? Apa lag? Aduh. Masa. Susah gila. Kenapa Iman? Salah. Itu dia Haris telah mendahului dengan Iman di tempat yang pertama. Iman di tempat yang pertama. Dan Akmal. Dan Iman telah memecut Akmal di selekor yang pertama. Go Nana, go Farah, go Edina. Ya, itu dia Farah. Ya Allah, lag teruk. Kenapa pula lag? Berbaru. Tak, saya Kenapa lag pula Danish? tak lah. Aduh. Tu Danish boleh. Boleh kan? Tu. Go Mizan. Itu dia Mizan telah mendahului semua peserta-peserta perlumbaan yang lain. Iman, Akmal, Idina. Dan jom kita tengok question. Antara berikut yang mereka menunjukkan artinya. Alamak, easy. Antara berikut yang mereka contoh bahan fizikal. Ayo, easy lagi. Kenyataan manakah yang menerangkan perubahan fizikal? Kenyataan manakah yang menerangkan perubahan kimia? Tadi kita dah. Manakah yang betul-betul kita balas? Endoterminal. Exo-out. Sebab tu kita ingat. Okey. Logam manakah yang paling reaktif? Logam manakah yang paling reaktif? Easy guys. Soalan SPM macam ni. Salah tekan. Ya Allah. Kenapa dia ni? Tu boleh jalan tu. Cikgu tengok dekat scoreboard tu jalan je.
telah menamatkan perlumbaan. Diikuti dengan Iman. Akmal masih lagi. Akmal masih lagi di hadapan nampaknya. Haris habis ke? Idina belum lagi habis. Come on Idina. Come on Nani. Come on Nana. Go Nana. Go Nana. Go Idina. Go guys. Nampaknya Akmal sekarang mendahului peserta-peserta lain diikuti dengan Mizan, Farah, Iman, Idina, Haris, juga Try Danish dan juga Nana. Okay, go Raji. Go Raji. Wah, nampaknya Idina cuba untuk memotong Iman dan juga Haris di seleko yang terakhir. Haris dah menamatkan perlumbaan tetapi dah dipecut oleh pelumba-pelumba yang lain. Nana, come on Nana. Sikit lagi Nana. Satu lagi soalan. Come on Nana. Come on Nana. Aduh, soalan cikgu bagi berapa je sebenarnya? 8, 9 je. Jadi count dah satu. Okey. Okey, soalan daripada Pasya SPM. Maknanya korang dah ready dah ni. Masuk sekolah je dah terus ready dah cikgu. Saya dah boleh dah jawab soalan terakhir SPM. Okey, wah. Saya dah tahu siapa yang satu. Okey, jap. Tunggu Danish. Danish tak habis lagi. Oh Allah, apa yang berlaku dekat Danish? Tak slow. Slow kan? Danish. Adakah Danish Slow. memerlukan? Adakah Danish telah berhenti minum air di pit stop? Berhenti. Pak Danish, satu lagi soalan. Come on Danish. Go Danish. Go Danish. Adakah Danish akan menjadi juara perlumbaan pada malam ini? Okay, dah. Menantikan. Habis baru. Juara akan mendapat hadiah biskut kering daripada Akmal. Okay, last one Raji, come on. Okay guys, nampaknya semua peserta-peserta telah memecut di seleko yang terakhir. Okay, dengan cara okay, last. Okay, final lap. Okay, tak ada bendera lah pula. Kejap Idina, belum lagi keputusan akhir belum lagi diumumkan. Yeah. Ya, itu guys. Dan tempat pertama dimenangi oleh Akmal, tempat kedua Mizan, tempat ketiga Ildina. Aku tak pernah dapat nombor 1. Akmal. Makanya. Dan Hacker. wah, pemain happy dia. Ya, Pandai Akmal dengan kau. markah 88%. Salah tekan tu. Mizan 88%. Idina 88% juga. Ya, nampaknya dia orang semua menghabiskan seleko yang terakhir dengan bergaya sekali. Okey. Nana jangan sesedih Nana, nanti kita repeat, okey? Kita make sure korang semua Kita enjoy. lulus. Okay, Danish nasib baik lepas 55 Danish. Tak cikgu dah stop dah rotan dekat Danish. Oh, Jadi ni nakal. Mana ada. Nakal ni. Kau duk rumah buat apa ah? okey. Couple lah. okey, jom kita tengok soalan guys. Jom kita tengok soalan yang manakah menunjukkan perubahan kimia. Apa yang dah berlaku? So, antara contoh perubahan kimia adalah pengaratan besi. Okey, ni soalan SPM, okey? Soalan Pasya SPM. Antara berikut yang manakah contoh perubahan fizikal? Perubahan pada sifat fizik, pada bentuk dia. Okey, bila sekeping besi ditempa untuk menghasilkan pisau. Alright.
Apa So tu? yang manakah menerangkan Bakar. perubahan fizikal? Dia adalah bila perubahan fizikal boleh U-turn. Perubahan kimia tak boleh U-turn. Itu je yang penting. Manakah menerangkan perubahan kimia? Yes, kita tahu perubahan kimia menghasilkan bahan baru. Manakala perubahan fizik tak ada bahan baru yang terbentuk. Okey, yang manakah betul tentang endothermic guys? Endo in, exo out. Endo in, exo out. Sentiasa ingat tu. Okey. So korang dah boleh jawab soalan endothermic, exothermic. So apabila natrium bertindak balas dengan air menghasilkan apa? Natrium hidroksida dan juga gas apa? Gas tersebut adalah tetap. Korang jangan suka-suka nak pandai-pandai. Gas karbon dioksida. Siapa yang jawab gas karbon dioksida tu? Okey, cepat-cepat bertaubat. Sungguhnya bila logam bertindak balas dengan air akan menghasilkan. Akmal, kau yang jawab Akmal. Saya Mentang tekan. cikgu masukkan kamu dalam fridge yang belakang kamu tu. Tak ada makanan. Masuk kat belah atas freezer. Oh, tu tak boleh buka. Aduh, esok mak kamu buka tengok. Habis dah keras dah Akmal. Malam jawab soalan sains salah, dah termasuk dalam freezer. Okey, so logam manakah yang paling reaktif? Okey, untuk siri kereaktifan logam jangan lupa kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah. Nak ingat cara lain pun boleh, tak ada masalah. Nak kahwin mesti ada. Okey, Kalau so tak nak kurang kahwin. reaktif. Kalau tak nak apa Akmal? Tak nak kahwin. Anak kau. Itu bukan siri kereaktifan logam. Okey. So logam yang kurang reaktif, logam yang pada kedudukan yang paling bawah. Okey, itu sahaja soalan. So tahniah kepada pemenang ataupun champion kita pada hari ini. Okey, Akmal Reda diikuti dengan Miza J. Tahu Akmal. Aduh. Saya nombor apa Eko? Danish. Saya nombor apa? Danish nombor berapa? Malas lah cikgu nak tunjuk. Sedih. Dennis banyak couple ni. Sedih. Aduh, Gambar dia je okay dia guys. risau. So itu saja perkongsian untuk K-Top Science SPM pada hari ini. Okay, so ada apa-apa soalan? Okay, boleh tanya dekat dalam grup WhatsApp. Okay, and nanti tim PT Kim and cikgu sendiri akan cuba bantu. Alright, so cikgu silakan. Okay guys, last word daripada cikgu. Okay, walaupun SPM 2021 tapi kena keep up the momentum untuk study and buat persediaan awal. Alright, so cikgu serahkan pada cikgu Sheila. Okey, terima kasih Cikgu Zana. Okey, tahniah ya Akmal, nombor 1 ya. Tak pernah dapat nombor 1 katanya. Lepas ni mesti nombor 1 je. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi luangkan masa untuk kelas tuition percuma kita malam ni. Okey, untuk pelajar PT Kim kita akan start online ya bulan 7 nanti. Kita tak mungkin tak buka lah kelas fizikal, kita buat online je semua. Okay, nanti cikgu akan forward dekat semualah. Okay. Yang lain tadi ada ramai tapi dia orang WhatsApp kat saya, dia orang punya line slow. So dia orang quit dululah. So tak apa, nanti Hujan kita akan kot share. malam ni, hujan. Kita akan share recording dekat YouTube nanti. Tak ada masalah. Cuma tak dapat main game lah. Tu Akmal menang tu. Alamak Akmal, Jangan terbaik gitu, lah aduh. strategi. Malu. Okay. Okay, terima kasih semua. Selamat malam. Jangan lupa selamat kembali ke sekolah pada 24 hari bulan. Bulan apa? Jun kan? Okay. Okay, terima kasih semua. Satu lagi. Minta komen dekat grup WhatsApp komen untuk kelas malam ni macam mana, okey ke? Apa lagi nak diperbaiki ke? Nak upgrade lagi ke? Nak quiz lagi ke? Okay. Okay. Saya nak quiz. Nak quiz lagi. Dengar cikgu, kita buat quiz lagi. Mungkin lepas ni kita Tahu dah sedia tinggi. hadiah buat cikgu kan? Nak bagi hadiah. Yang Ah. Danish tu Oh standby wow. Danish. Saya nak. Dan cikgu keluar. Danish, jangan lari. Okay. Okay. Okay, terima kasih semua.
Thank you guys. Sama. Jumpa lagi. Bye. Baik ke. Bye. Thank you. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ke. Alright. Gimana?